Okey, soalan 1, pundarkan 0.00497 betul kepada dua angka bererti. Okey, kalau kumpulan nombor ini bermula dari kosong, maknanya kosong tidak boleh dikira sebagai angka yang pertama. Angka yang pertama mesti bermula dari nombor yang lebih besar daripada kosong. Okey, iaitu 4, seterusnya 9 sebab dia kata 2 kan. Okey, jadi 9 ini akan rujuk nombor yang seterusnya iaitu 7. Okey, kalau nombor yang seterusnya adalah sama dengan 5 ataupun lebih besar daripada 5, maknanya 9 ini kena tambah 1. Okey, kalau 9 tambah 1, dia akan jadi 0.0050. Jawapannya C, tapi jawapan C dia tidak boleh tulis begini sebab selepas 5, kalau belakangnya adalah kosong, kita tak boleh letak kosong. Kita hanya boleh tulis 0.005 sahaja. Okey, ada typing error sedikit dah soalan ni. Okey, soalan 2. Diberi X sama dengan 1.5 darab 10 kuasa 3 dan Y ialah 3.2 darab 10 kuasa 4. Kirakan nilai bagi 2XY dalam bentuk piawai. Okey, persamaan yang diberi adalah 2XY. Maknanya 2 darab dengan 1.5. Okey. 3.2 10 kuasa 4. Okey, jadi tiada dikatakan pada masa exam tidak boleh guna kalkulator kan? Okey, jadi kamu guna kalkulator, kamu tekan 2 1.5 E. Simbol E ini adalah EXP di paling bawah sekali sebelah answer. E 3 darab dengan 3.2 E 4. Okey, kamu akan dapat jawapannya adalah 96,000,000. Ada 6 kosong di belakang. Okey, titik asalnya adalah di belakang. Sebab 0.00 kan? Okey, untuk pengetahuan semua ya. Okey, jadi kita nak ubah dalam bentuk piawai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 9.6 darab 10 kuasa 7. Okey, jadi jawapannya adalah D. Okey, tentukan bilangan bucu satu pokok jika pokok tersebut mempunyai 5 tepi. Okey, jadi kita kena lakarkan pokok ini. Okey, tepinya maksudnya satu garis yang panjang kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, contohnya lah. Okey, barulah kita kira bucunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapannya adalah C. Okey, soalan 4. Raja 4 menunjukkan graf terarah dari rumah Azlan di Q. Okey, rumahnya di Q ke sekolah di T. Tentukan laluan terbaik yang dipilih oleh Azlan untuk ke sekolah dengan mengambil kira jarak terpendek. Okey, apa jarak yang paling pendek? Okey, kita tengok ini. Kita kira berapa. Ini sama dengan 1.55 km. Okey, kalau dia jalan ni 1.5 km. Okey, jadi jalannya adalah Q ke P ke T. Jadi jawapannya adalah D. Okey, soalan 5. Tukarkan 4 darab 5 kuasa 3 tambah 2 kuasa 5 1 tambah 3 kepada nombor dalam asas 5. Kalau dia bagi satu nombor tapi dia bukan 5, maknanya dia darab dengan 5 kuasa 0. Jadi kita boleh buat satu jadual.
5 kuasa 3, 5 kuasa 2, 5 kuasa 1, 5 kuasa 0. 3 letak di sini, 2 di sini, 4 di sini. Okey, yang ini 5 kuasa 2 tiada angka, jadi kita letak 0. Jadi jawapannya 4, 0, 2, 3 asas 5. Jadi jawapannya adalah B. Okey, soalan 6. 427 asas 8 tolak 37 asas 8. Jadi jawapan kamu mesti dalam bentuk asas 8. Okey, 7 tolak 7 sama dengan 0. Okey, 2 tidak boleh tolak dengan 3. Jadi kita pinjam dari sebelah kiri. Okey, iaitu 4. Apabila 4 sudah dipinjam, dia tinggal lagi 3. Okey, disebabkan adalah asas 8. Jadi kita pinjam 1 ke sebelah. 1 itu sama dengan 8. Jadi 2 tambah dengan 8 sama dengan 10. Jadi 10 tolak 3 sama dengan 7. Jadi 3 ini bawa ke bawah. Jadi jawapannya adalah A. Okey, soalan 7 sudah dibagi tahu heksagon sekata. Okey, kalau heksagon sekata maknanya setiap sisi adalah sama panjang. Sama panjang. Okey, kalau sama panjang maknanya X dengan sebelah ini Y, dia adalah sama. Okey, kita kena cari dulu berapa darjah di U. Okey, bagaimana cari darjahnya? N tolak 2 darab 180 bahagi dengan N. Okey, N maksudnya bilangan sisi. Okey, jadi 4 darab 180 bahagi 6. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 120. Okey, jadi di sini sama dengan 120. Untuk pengetahuan semua, sudut dalaman untuk segitiga adalah sama dengan 180. Okey, jadi X sama dengan 180 tolak 120. Lepas tu bahagi dengan 2. Kenapa bahagi dengan 2? Sebab dia adalah heksagon sekata. PU dan UT adalah sama panjang. Apabila sama panjang, kedua-dua sudut ini adalah sama. Okey, jadi kita akan dapat 60 bahagi dengan 2 sama dengan 30. Jadi jawapannya adalah B. Okey, soalan 8. RSTUVW yang besar ini adalah heksagon sekata. Okey, PQW ialah sebuah segitiga sama sisi. Okey, kalau dia bagi tahu segitiga sama sisi, maknanya sudut dalaman setiap penjuru ini adalah sama, iaitu 60. Okey, daripada soalan 7 kita tahu kalau heksagon sekata satu penjuru ini dia sama dengan 120. Okey, tapi P dan W ni dia tidak sama panjang, jadi sudut di sini adalah tidak sama. Kita tidak boleh bahagi 2 seperti soalan 7. Okey. Di sini kita tahu dia sama dengan 120, jadi kita kena ambil 120 tolak 35 tolak 60. Kita tahu di sini sama dengan 25. Okey, sudut dalaman segitiga adalah sama dengan 180, jadi kita boleh ambil 180 tolak 120 tolak 25. Kita akan dapat sudut di sini adalah sama dengan 35. Okey, jadi yang ni adalah setengah bulatan. Setengah bulatan kan? Bentuknya adalah begini. Setengah bulatan. Cuma ini adalah 35. Okey, ini adalah 60. Sekarang kita nak cari Y. Okey, setengah bulatan pun sama juga dengan 180 darjah. Jadi kita ambil 180 tolak 35 tolak 60 akan dapat jawapan sama dengan D, iaitu 85. Okey. Untuk soalan 9, PQR garisan ini adalah tangent. Okey, kalau disebut tangent, automatik kita tahu di sini sama dengan 90 tambah 90 sama dengan 180. Okey, sekarang kita nak cari nilai X. Okey. Yang ini 90 tolak dengan 65, kita dapat di sini adalah 25. Okey. 50 adalah 2 kali ganda daripada O.
tahu kan masa tingkatan 3 ada pelajaran, jadi di sini sama dengan 100. Okey, satu bulatan sama dengan 360, tolak 100 di sini adalah 260. Okey, untuk soalan ini ada berapa penjuru? Okey, ada 1, 2, 3, 4. Okey, dikira segi 4 punya sudut dalaman. Okey, jadi sudut dalamannya sama dengan 360. Jadi 360 tolak 260 tolak 50 tolak lagi 25. Kita akan dapat jawapan X. Okey. Tekan kalkulator kamu. Jawapannya adalah 25. D. Okay, antara yang berikut manakah imej bagi segitiga P di bawah satu translasi negatif 3, 5. Okey, atas adalah X, bawah adalah Y. Maknanya atas hanya boleh ke kiri ataupun ke kanan, bawah Y ke atas ataupun ke bawah. Okey, kalau X, kalau negatif kita akan ke kiri, kalau positif kita akan ke kanan. Kalau Y nilainya positif akan ke atas, nilai negatif akan ke bawah. Okey, jadi kita ambil ni. Okey, negatif 3. 1, 2, 3. Okey, 3 perak. 1, 2, 3. Okey, 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ambil satu penjuru cukup. Kita sudah tahu jawapannya adalah B. Okey, soalan 11. OPQRS keluasannya adalah 16. Jadi kita nak cari luas kawasan yang berlorek. Okey, untuk pengetahuan semua, kalau pembesaran dalam penjemahan, kalau nak kira luas, formulanya adalah imej sama dengan K kuasa 2 darab dengan objek. Okey, jadi kita nak cari dulu luas imej keseluruhan. Yang O, P pelengkap, Q pelengkap, A pelengkap dengan S pelengkap dulu. Okey, jadi disebabkan dia kata P adalah titik tengah, maknanya dia adalah 2 kali ganda besar. Okey, jadi K-nya adalah berapa kali ganda besarnya? Jadi 2 kuasa 2 darab dengan 16 sama dengan 64 cm kuasa 2. Okey, ini adalah keluasan keseluruhan. Okey, 64. Okey, tolak kawasan yang tidak berlorek. Tolak kawasan yang tidak berlorek, kita akan dapat jawapan sama dengan 48 cm kuasa 2. Jadi jawapannya C. Okey, di soalan 12 diberi tangent X sama dengan negatif 1.732. Okey, cari dua nilai yang mungkin bagi X. Okey, jadi kita kena selesaikan cari berapa darjah untuk X. Okey, tan X sama dengan negatif 1.732. X sama dengan tan 1.732. Okey, tekan kalkulator, kamu akan dapat X sama dengan 59.9999. Okey, kalau pundarkan dia akan jadi 60 darjah. Okey, tujuan negatif ini kita kena tentukan di mana sudutnya berada. Okey. Okey, kalau mengikut pembelajaran dalam tingkatan 3, kita tahu bermula dari kanan ke kiri pusing satu bulatan. Okey. Sukun yang pertama semua tak kisahlah sin tan cos semua adalah positif. Okey. Bahagian yang kedua ini sin sahaja positif, yang lain negatif. Yang ketiga tan sahaja positif, yang lain semua negatif. Okey. Cos positif. Okey. Jadi tan yang negatif di mana? Iaitu di kawasan sukuan kedua dan sukuan ketiga. Sebab sukuan pertama semua positif, tidak mungkin akan jadi jawapan. Sukuan yang ketiga tan positif, jadi tidak mungkin akan jadi jawapan. Okey, jadi kita tengok
bagaimana cari jawapannya? Okey, katakanlah X adalah 60, maknanya sin di sini, kawasan kedua kita kena tolak sebab di sini dia bagi tahu 60. Jadi, datang ke sini 120. Okey, jadi kita cek jawapan. Ada satu jawapan 120, dua jawapan 120. Okey, tapi 300 dia di sukuan yang keempat. Okey, jadi jawapannya adalah C. Okey, soalan 13 kita kena main kalkulator. Tekan saja sin kosong berapa tapat. Sin kosong tapat sama dengan kosong. Okey, kalau sin 90, sin 90 sama dengan 1. Sin 180 sama dengan kosong. Okey, sin 270 sama dengan negatif 1. Okey, jadi mana yang sesuai? Okey, nampaknya adalah B. Okey, soalan 14. Diberi kadar faedah muda ialah 4% setahun. Cari bilangan tahun yang perlu disimpan sebanyak 5,000 meningkat menjadi 5800. Okey, biasanya kalau nampak dia nak kita cari bilangan tahun, kita akan guna huruf N untuk mewakilikan bilangan tahun. Okey, jadi kita masukkan dalam formula asas 5,000 tambah dengan asas darab 4% darab N supaya kita dapat 5800 selepas N tahun. Okey, jadi kita selesaikan. Okey, 5800 yang ni pindah ke sebelah jadi tolak, jadi kita tahu faedah adalah sebanyak 800 sahaja. Okey, jadi 5,000 darab dengan 4%, kita dapat 200 N. Okey, jadi N sama dengan 800 bahagi dengan 20. Jadi berapa tahun? Sama dengan 4 tahun. Jawapannya B. Okey, soalan 16. Okey, kadar premium tahunan adalah 1,000. Nilai muka insurans hayat yang boleh baharu yang ditawarkan oleh sebuah syarikat insurans. Okey, dengan nilai muka sebanyak 140,000. Okey, cari premium tahunan bagi seorang lelaki berumur 28 tahun yang tidak merokok. Okey, jadi kita kena tengok ini sahaja. Okey, yang lain abaikan. Okey, dengan nilai yang teacher highlight, okey, kita boleh masukkan dalam formula. Nilai muka keseluruhan 140,000, okey, darab dengan 2.13 bahagi dengan kadar premium tahunan iaitu 1,000. Kita akan dapat jawapan 298.20. Jawapannya C. 17, kita tengok berapa portion Aina sudah makan. Okey, dia sudah makan sepinggan mi goreng. Okey, jadi mi goreng 1. Okey, lepas tu 3 ketul ayam 3. Okey, dan secawan Milo. Okey, diberikan restoran tersebut mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Okey, sekarang kita nak kira bilnya. Okey, 5.5, 4.5 darab dengan 3, 13.5, RM4. Okey, jadi keseluruhannya adalah 23. Daripada 23 ini ada kenakan cukai perkhidmatan. Okey, jadi kita kena darab lagi 6% bagi RM23. Okey, jadi kita akan dapat jumlah keseluruhan dia kena bayar adalah 24.38. Jawapannya D. Okey, soalan 20. R dalam sebutan S. Maknanya jawapan akhir mesti R di sebelah kiri, di sebelah kanan langsung tiada R. Okey, jadi soalannya R per 2 tolak S sama dengan RS. Okey, jadi kita kena ubah kedudukannya.
semua R di sebelah kiri, tiada R di sebelah kanan. Okey, jadi negatif S dengan RS ini tukar tempat. Okey, tukar tempat. Okey, lepas tu okey, R ada bahagi 2 kan? Bahagi 2 per 2. Okey, jadi kita nak kasih hilangkan denominator ini. Jadi RS kena darab dengan 2, S pun darab dengan 2. Okey, setelah darab 2, okey, kita nampak sebelah kiri kita boleh kasih keluarkan R. Okey, kalau kita kasih keluarkan R, maknanya R yang pertama tinggal lagi 1. Okey, sebelahnya tinggal lagi 2S. Okey, terjadilah begini sama dengan 2S. Okey, jadi 1 tolak 2S ada dalam kurungan. Okey, jadi ini dianggap sebagai darab, pindah ke sebelah akan jadi bahagi. Okey, jadi jawapannya adalah B. Soalan 21, nyatakan dua pecahan dalam pecahan terendah. Okey, antara dua pecahan ini denominatornya adalah tidak sama. Jadi kita kena kasih samakan. Bagaimana kasih samakan? 6x lebih besar, x lebih kecil. Kalau 3 darab 2x akan dapat 6x. Jadi bawah darab 2x, atas pun darab dengan 2x. Okey. X per 3 darab 2x, bawah pun darab 2x, tolak 6x, x kuasa 2 tolak 4. Okey, kalau denominator antara dua pecahan ini adalah sama, jadi kita boleh gabung 6x di bawah sahaja. Okey, atas akan jadi x kuasa 2 tolak x kuasa 2 tambah dengan 4. Negatif akan jadi positif. Okey, jadi kita kasih selesaikan. 2x kuasa 2 tolak x kuasa 2 tinggal lagi x kuasa 2 tambah 4. Jadi jawapan adalah A. Soalan 22, kita kena cari nilai P. Okey, jadi kita kena selesaikan. Okey, sebelah kanan ada denominator 5, jadi kena pindah ke sebelah akan jadi darab 5 darab 1 tolak P sama dengan 2P tambah dengan 7. Darab masuk akan dapat 5 tolak 5P sama dengan 2P tambah dengan 7. Pindah ke sebelah, negatif 5P negatif 2P sama dengan 7 tolak 5. Jadi gabungkan hutang 5, hutang lagi 2, jadi hutang 7P. Okey, di sebelah sini masih ada lagi baki 2. Jadi P sama dengan 2 bahagi dengan negatif 7. Okey. Kalau ikut forma betul, negatif kena letak di tepi apabila kita sudah dapat jawapan. Jadi jawapan adalah A. Okey, soalan 23. Okey, kalau nak selesaikan persamaan ini, kita kena buka semua kurungan. Okey, kita lihat yang pertama dulu. Okey. Kalau buka kurungannya, kita kena darab masuk. Okey, jadi 2. Okey. Potong-potong tinggal negatif 3. Negatif 3 darab 2 akan jadi negatif 6. Okey. Darab dengan 4. Kalau darab masuk, okey, kita tukar dulu formatnya. 2 kuasa 2 darab dengan 6, 1 per 2 kuasa 4. Okey, buka kurungannya. Okey, 4 darab masuk, darab 2 kuasa 2 akan jadi 2 kuasa 8 darab dengan 6. Okey, darab masuk lagi 1 per 2 akan jadi 6 kuasa 2. Okey, 2 negatif 6. Okey, 2 ini adalah sama, adalah 2, kuasanya lain sahaja, jadi kita boleh gabung. Okey, darab dengan 6 kuasa 2 akan dapat 2 kuasa 2 darab 6 kuasa 2 sama dengan 4 darab dengan 36. Okey, darab akan dapat 14
4. Jawapannya adalah D. Soalan 23. Sepatang jalan raya dilukis dengan panjangnya 5 cm di atas peta yang berskala 1 cm sama dengan 400,000. Dia nak kamu cari panjang sebenar jalan raya itu. Jawapannya adalah dalam km. Jadi untuk pengetahuan semua, 1 meter sama dengan 100 cm. Lepas tu 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi 1 km kalau tukar jadi sentimeter, darab dua-dua ini. Akan dapat 100,000 cm. Jadi 5 cm darab dengan jarak sebenar 400,000, tekan kalkulator, kita akan dapat 2, lepas tu 6 kosong di belakang. Lepas tu bahagi dengan 100,000. Jadi kita potong kosong ya, potong, tinggal lagi 20 km. Jawapan B. Soalan 25, lihat penyelesaian ini. 4x tambah 5 lebih besar ataupun sama dengan x tambah 2. 4x tolak x lebih besar ataupun sama dengan 2 tolak 5. Jadi 3x lebih besar ataupun sama dengan negatif 3. X lebih besar ataupun sama dengan negatif 3 bahagi 3. Jadi X lebih besar ataupun sama dengan negatif 1. Jawapan A. Soalan 26. Premis 1. Jika X tambah 3 sama dengan 5, maka X sama dengan 2. Premis 2. X bukan sama dengan 2. Kalau premis 2, simbolnya sudah ubah menjadi bukan sama dengan, maknanya kesimpulannya, jawapannya mesti bukan sama dengan. Premis 2 sudah guna ayat yang belakang, maknanya ayat yang depan ini akan jadi jawapan. X tambah 3 bukan sama dengan 5. Jika X tambah 3 sama dengan 5, automatik X adalah sama dengan 2. Tapi premis 2 dia kata X bukan sama dengan 2. Maknanya X tambah 3 bukan sama dengan 5. Jawapan B. Soalan 27. Ada 4 unit beruniform. Kata kunci di sini, bilangan ahli kadet remaja sekolah adalah 2 kali ganda ahli pengakap. Maknanya di sini 2x, di sini adalah x. Keseluruhannya ada 3x. Kita kena cari dulu berapa darjah. Satu bulatan darjahnya adalah 360. 360. Tolak 162, tolak lagi 90, tinggal lagi baki 108. 108 ini akan dikongsi oleh 3x ini, jadi kena bahagi dengan 3. Kalau bahagi dengan 3, kita akan dapat 1x sama dengan 36. Maknanya pengakap ini adalah 36 darjah, manakala cara S ini darab 2 akan jadi 72 darjah. Dia nak cari peratus untuk pengakap. Kalau cari peratus, kita kena darab dengan 100%. Apa darab apa? Pengakap 36 darjah bahagi dengan 360 darjah, jumlah keseluruhan. Potong-potong. Sudah. Jadi tekan kalkulator. 36 bahagi dengan 360 darab dengan 100. Kita akan dapat jawapannya 10% sahaja. Jawapan A. Soalan 28, cari mod. Mod maksudnya bilangan yang tertinggi.
mempunyai bilangan yang tertinggi. Okey, jadi di sini nombor yang paling banyak kamu nampak. Okey, kita try satu-satu. 18 ada 5. Okey, 19 1 2 3 4 4 sahaja. 16 1 2 3 4 4 juga. 17 1 2 3. Jadi paling banyak adalah 18. C. Okey, soalan 30, kamu kena cari balik formula sisian piawai. Ambil salah satu formulanya yang ada total X kuasa 2. Okey, jadi teacher ambil yang ini. Okey, yang ada jumlah X kuasa 2. Okey, masukkan formula sisian piawai punca kuasa 2. Okey, lepas tu N-nya, bilangannya sama dengan 3. Okey, lepas tu min-nya adalah 8 kuasa 2. Okey, barulah kita mula selesaikan. Disebab kedua-dua bahagian ada punca kuasa 2, jadi kita boleh hapus. Okey, sudah hapus bahagian kiri, tinggal lagi 2, bahagian kanan kasih senaraikan. Okey, 8 kuasa 2 akan sama dengan 64. Disebabkan operasinya adalah negatif, jadi pindah ke sebelah dia akan jadi positif. Okey, tambah dengan 2 akan jadi 66. Okey, bahagian kanan tinggal lagi jumlah X kuasa 2 bahagi dengan 3. 3 adalah bahagi, pindah ke sebelah akan jadi darab. 66 darab dengan 3, terus kita akan dapat jawapan 198. Okey, soalan 31. Okey, kita nak tentukan jawapannya A, B atau C, D. Okey, berdasarkan gambar raja, nilai X sama dengan negatif 2 dan 2. Okey, Y-nya adalah 4. Okey, jadi kita kena kembangkan. Bukan kembangkan, faktorkan jawapan A, B, C, D. Tengok mana satu menepati. X sama dengan negatif 2 dan 2. Okey, jadi disebabkan dia ada negatif, negatif maksudnya grafnya adalah beginilah. Okey, adalah muram. Kalau positif, grafnya adalah senyum. Okey, jadi kita nak ubahkan X kuasa 2 jadi positif supaya kita senang buat penggiraan jalan kerjanya. Okey, apabila X kuasa 2 negatif sudah jadi positif, yang lain kena ubah negatif. Begitu juga dengan B, C dan D. Okey, setelah sudah ubah operasi tambah dan tolaknya, okey, bolehlah kita guna kalkulator untuk buat pemfaktoran. Okey, A memang error, tiada jawapan. C pun error, tiada jawapan. B ada jawapan, tapi X tambah 2, X tambah 2. D, X tambah 2, X tolak 2. Okey, X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Begitu juga dengan X tolak 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Okey, jadi menepati syarat-syaratnya. Jadi jawapannya adalah D. Okey, soalan 32. Okey, seperti biasa kita labelkan setiap ruang satu nombor. Okey, kita cuba satu persatu, A, B, C dan D. Okey, A, Q dan R. Q ada nombor 3, 4, 5, 6. Okey, R ada nombor 4 dan 5. Okey, dia guna operasi persilangan. Jadi pilih nombor yang sama. Jadi Q bersilang dengan R 4 dan 5. Kawasan 4 dan 5. Tapi kawasan berlorek hanya nombor 5 sahaja. Jadi A bukan jawapan. B pelengkap P, maknanya selain daripada P. Selain daripada P iaitu 1, 5 dan 6. Okey, R. R ada 4 dan 5. Pelengkap P bersilang dengan R. Pilih nombor yang sama iaitu 5. Menepati syarat kawasan berlorek. Jadi jawapannya adalah B. Boleh cuba juga C dan D. Tengok dapat jawapan ke tidak. Okey, senaraikan semua elemen pelengkap Q. Nampak pelengkap maknanya selain daripada Q.
Jadi Q adalah segi empat yang kecil, segi empat panjang. Okey, yang kawasan yang berlorek ini maknanya kita tak tengok. Ini bukan jawapan sebab yang ini adalah di dalam Q. Jadi di luar Q ada nombor 2, 8, 9 dan 10. Okey, jadi jawapan adalah B. Soalan 34, ada dua cara, satu manual, satu guna kalkulator. X kuasa 2. Okey. Lepas tu 15 apa darab apa jadi 15? 5 darab 3. Okey, jawapan di sini adalah negatif. Okey, ngam-ngam 15 3 darab 5 sama juga kita boleh guna negatif 5 darab dengan negatif 3 akan dapat positif 15 juga. Okey, apabila saling tolak akan dapat negatif 5 X negatif 3 X. Yang ini adalah tambah. Negatif 5 tambah dengan negatif 3 akan dapat negatif 3 negatif 8 X. Jadi jawapan di sini adalah X tolak 5 X tolak 3, iaitu jawapan A. Okey, kalau guna kalkulator sila tekan mod 3 kali. Lepas tu pilih EQN. Pilih EQN nombor 1. Okey, unknown. Tekan ke sebelah. Yang ini kan, tekan di sini, tekan di sebelah, akan nampak degree akan keluar dalam kalkulator kamu. Degree 2 dan 3. Pilih nombor 3. Masukkan nilai X kuasa 2, tepatnya adalah 1, negatif 8, B dan positif 15. Okey, sebagai C. Okey, jadi akan dapat jawapan X1 akan keluar jadi 5. Lepas tu X yang kedua akan dapat 3. Okey, tapi ini jawapan akhir. Jawapan yang diminta adalah dalam kurungan. Okey, maknanya kita kena buat balik. Yang ni. X tolak 5, X tolak 3 sama dengan kosong. Kita ambil yang di depan ni. Okey, jadi jawapan sama juga A. Okey, soalan 29, kita kena cari julat antara kuartil. Okey, jadi kita kena susun semula set dalam gambar raja. Okey, paling rendah adalah 2, diikuti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Julat antara kuartil adalah kita kena ambil kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Jadi kita kena cari. Okey, di sini ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 nombor di sini. Okey. 1 potong. Okey, nampak jelas 5 adalah median. Okey. Di sebelah kiri, nombor yang di tengah-tengah adalah 4. Jadi 4 adalah kuartil pertama. Okey, di sebelah kanan 7 di tengah-tengah. Jadi 7 adalah kuartil ketiga. Jadi 7 tolak 4 kita akan dapat 3. Jadi jawapan adalah B. Okey, soalan 35. Kalau katakan dua garisan ini adalah selari, maknanya kecerunannya adalah sama. Jadi kita kena cari dulu kecerunan PQ, baru boleh selesai untuk cari RS. Okey. X1, Y1, X2, Y2, MPQ sama dengan 5 tolak negatif 3 bahagi dengan 2 tolak negatif 4 sama dengan 8 bahagi 6, kasih kecilkan sama dengan 4 bahagi 3. Okey, jadi pada masa yang sama MRS sama juga 4/3. Okey, pintasan Y sama dengan nilai C.
kan? Formulanya Y sama dengan MX tambah C. Okey, C sudah tahu adalah negatif 6. M kita sudah dapat nilainya 4/3. Masukkan nilai Y dan X sahaja. Jadi jawapannya adalah bukan B. Mana? Jawapannya adalah D. Okay, soalan 36. Dalam balang ini ada 3 warna, iaitu guli, warna biru, warna hijau dan warna merah. Okey, warna biru kebarangkaliannya adalah 3/7. Warna hijau kebarangkaliannya adalah 5/14. Berbanding dua kebarangkalian ini, denominator yang paling besar adalah 14. Maknanya yang warna biru ini kita boleh kembangkan, dia akan jadi 14 di bawah, 6 di atas. Maknanya darab dengan 2 lah. Darab dengan 2. Okey. Jadi daripada 14 biji ini, 6 adalah biru, 5 adalah hijau. Jadi tinggal lagi baki 3. Jadi 3 ini adalah merah. Okey. Jadi kebarangkalian untuk guli warna merah adalah jumlahnya per jumlah keseluruhan. Tengok boleh kasih kecilkan ke tidak. Kalau tidak boleh, maknanya ini adalah jawapan, iaitu C. Soalan 37 adalah bilangan pesakit yang menerima rawatan di sebuah klinik dalam 3 bulan. Okey, diberi jumlah pesakit yang menerima rawatan dalam 3 bulan tersebut ialah 1000. Februari dia letak X, maknanya kita kena cari bilangannya. Jadi kita kena ambil 1000, tolak yang Januari punya, tolak lagi yang Mac punya, masih tinggal lagi baki 400. Okey, seorang pesakit dipilih secara awal untuk menerima rawatan secara percuma. Cari kebarangkalian bahawa pesakit itu adalah pesakit yang telah menerima rawatan dalam bulan Februari. Okey. Jadi P kebarangkalian untuk Februari adalah nilai dalam Februari, okey, bahagi dengan jumlah keseluruhan. Okey, potong-potong 4/10, kasih kecilkan lagi 2/5. Jadi jawapan adalah B. Diberi bahawa Y berubah secara songsang 1/2x. X kuasa 2. Okey. Apabila Y sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Okey, maknanya kita kena ganti masuk untuk cari nilai K. Okey, 2 sama dengan K per 9. Jadi K sama dengan 18. Y sama dengan 18 per X kuasa 2. Ini persamaannya. Okey, cari nilai Y apabila X sama dengan 5. Y sama dengan 18 per 25. Jadi jawapan A. Soalan 39. W sama dengan K punca kuasa Z bahagi dengan R. Diberi bahawa W adalah 10. K, cari nilai K dulu. Z adalah 4, R adalah 2. Jadi 2. Okey. Jadi K sama dengan 10. Ganti masuk. W sama dengan 10 punca kuasa Z bahagi dengan R. Cari nilai W. Senangnya soalannya sama dengan 10 punca kuasa 9, 6. Jadi W sama dengan 30/6. Jadi sama dengan 5. Jawapan C. Okey, soalan 40. Peringkatnya yang pertama adalah 1 darab 2, kedua darab 2. Okey, tengah-tengah mesti sama, maknanya jawapan kamu dalam bentuk 1 darab 2. Okey, X. Okey, bagaimana kita boleh dapat jawapan ini? Okey, matriks yang pertama berfungsi mengikut baris, yang kedua mengikut lajur. Okey, jadi
Baris yang pertama darab dengan laju yang pertama. 1 darab negatif 1 tambah dengan negatif 3 darab dengan 3. Di sebelah pula 1 darab dengan 2 tambah dengan negatif 3 darab dengan negatif 5. Okey, tekan kalkulator akan dapat negatif 1 tambah dengan negatif 9 jadi negatif 10. Di sini 2 tambah dengan 15 akan dapat 17. Okey, jadi jawapan adalah